Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita pada minggu ini dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Pada minggu ini kita akan belajar berkenaan dengan tajuk 4. Kita dah masuk tajuk baru, tajuk 4 berkaitan dengan bentuk. Saya harap pelajar dapat ambil buku teks, buka muka surat tajuk bentuk. Untuk rujukan pelajar. Boleh ambil buku teks dulu. Seterusnya kita akan lihat apa yang pelajar akan dapat dalam tajuk ini. Untuk pengenalan tajuk bentuk. Selepas kita belajar, pelajar akan dapat memahami unsur bentuk. Bentuk masih lagi dalam unsur seni. Garisan, rupa, bentuk. Kemudian pelajar dapat mengeksplorasi dan mengaplikasikan unsur bentuk bagi pemahaman bahasa seni visual. Maksudnya dalam lukisan. Bila nak melukis, awak faham berkaitan dengan bentuk, awak boleh lukis bentuk yang cantik. Menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi. Dekat sini ada dua gambar. Yang ini gambar lukisan. Ini adalah lukisan. Ni lukisan. Yang ini gambar sebenar. Ini burung yang dilukis. Ini burung yang dilukis, yang ini burung yang sebenar. Jadi, dalam bentuk ada dua jenis bentuk. Sama ni burung. Sama burung. Tapi bila burung tu dilukis, bila dia lukis dia akan jadi bentuk. Dia akan jadi bentuk ilusi. Ilusi. Bila burung yang sebenar, dia akan jadi bentuk konkret. Ini beza dia. Bentuk, yes. Karya seni visual juga ada bentuk dia. Tapi bentuk tu dipanggil dua dimensi. Macam rupa. Rupa dua dimensi juga. Tapi kali ini bila masuk tajuk bentuk, bentuk ilusi dua dimensi. Kerana daripada objek yang sebenar dilukis menjadi bentuk ilusi. Manakala yang bawah ni burung yang sebenar kita ambil gambar. Tapi gambar dia berbeza lah. Ni nampaklah ada lukisan, catatan. Yang ini adalah gambar sebenar. Jadi burung bentuk konkret, burung bentuk ilusi. Itu dua jenis bentuk. Kita masuk lagi ke dalam. Definisi. Kita tengok definisi bentuk. Ini saya nak pelajar salin. Tiru sama macam yang saya buat. Buat bentuk peta lebah ni. Pecahkan. Peta buih. Salin. So yang pertama. Definisi bentuk. Yang pertama apa dia? Ni yang pertama. Objeknya mempunyai struktur jisim dan isi padu. Tengok pada contoh bergambar ni. Ni contoh bergambar ni. Tengok dia ada struktur jisim dan isi padu. Maksudnya dia ada ruang lah dekat dalam tu. Dia ada ruang. Lihat sini. Dia bentuk ni lebih daripada satu permukaan. Betul bentuk lebih daripada satu permukaan. Ini adalah bentuk tiga dimensi. Kalau rupa dia macam ni saja. Gitu. Sorry lah saya ingat kan. Ini rupa saja. Rupa dia satu permukaan. Manakala bila jadi bentuk, kita dah masukkan permukaan lain. Macam ni. Nampak tak cikgu hebat ni? Dia dah jadi bentuk. Tengok objek mempunyai struktur jisim dan isi padu. Maksudnya dia ada ruang. Isi padu. Kemudian lebih daripada satu permukaan. Nombor 2, lebih daripada satu permukaan. Kemudian bentuk ni boleh dilihat dari segi ketinggian, ada isi pada serta kelebaran. Tengok pada contoh gambar. Ada kelebaran. Nombor 3. Nombor 4. Bentuk pada alam dapat dilihat daripada pelbagai sudut pandangan. Bentuk pada alam tu apa maksud dia? Macam burung tadi. Kita boleh nampak full. Daripada pelbagai sudut kita boleh nampak. Berbanding kalau rupa, kita tak boleh nampak dia kiri kanan, tak ada. Dia nampak depan saja. Kemudian yang kelima. Kelima. Bentuk
Okey, kalau karya arca bentuknya 3 dimensi. Okey, 3 dimensi tu maksudnya bentuk sebenar lah yang boleh dilihat dari kiri, kanan, depan, belakang semua boleh nampak. Okey, itu 3 dimensi, 3 dimensi. Contohnya karya arca. Okey, 5, 6. Okey, karya catan atau pelukisan hanya dapat dilihat dalam bentuk 2 dimensi. Tadi gambar burung tadi yang kita tengok. Okey, bila dia lukis dia 2 dimensi sahaja. Okey, bila dibentuk jadi bentuk arca dia dapat 3 dimensi. Okey. Okay, saya nak buat salin ni nanti. Contoh pelukis. Okay, kita tengok lagi ni definisi. Okay, definisi dia. Bentuk ada jisim dan isi padu, ada lebih daripada satu permukaan, mempunyai kelebaran, ketinggian, dapat dilihat daripada pelbagai sudut. Okay, dalam karya seni visual, jika dia arca, dia dapat dilihat dalam bentuk 3 dimensi. Jika dia karya lukisan atau catan, dia hanya boleh dilihat dalam bentuk 2 dimensi sahaja. Okey, nak faham Okey, ini jenis-jenis bentuk. Okey, dekat jenis bentuk pun kita dah nampak. Contoh dekat sini dia bagi gambar kereta. Okey, ni gambar kereta. Ini kereta sebenar, ini kereta yang dilukis, lakaran kereta. Okey, jadi bila kereta sebenar ataupun burung sebenar, kita panggil dia bentuk konkret. Okey, bentuk konkret apabila dilihat dalam arca ataupun karya seni 3 dimensi, dia boleh disentuh, dilihat dan dipegang. Okey, wujud pada objek-objek fizikal. Fizikal tu benda yang nyata lah yang nampak. Okey, nanti salin. Gambar kereta tak payah lukis, nak lukis pun boleh. Awak boleh lukis gambar lain. Sama ada nak lukis gambar buah apple, nak tampal. Contohnya, awak ada jumpa gambar buah apple, awak tampal gambar buah apple. Kemudian untuk ilusi, awak lukis gambar buah apple. Okay, yang ini tak payah buat dulu pun tak apa. Lukisan contoh ni tak payah. Sebab dalam modul nanti kita memang kena buat. Okay, yang penting awak salin nota ni, pecahkan 2, buat macam cikgu buat. Okay. Kemudian bentuk ilusi. Okay, dihasilkan melalui penggunaan konsep seperti perspektif untuk menunjukkan bentuk dalam karya 3 dimensi. Maksudnya dia tak flat. Kalau rupa dilukis, dia tak ada kiri dan kanan. Dia tak ada perspektif. Okay, dia ruang rata sahaja. Jadi kita tak nampak dia realistik. Berbanding bila kita dah masuk tajuk bentuk, daripada rupa tadi, kita lukis dia, kita masukkan perspektif dan dia akan nampak rupa bentuk realistik. Ini contoh dia. Okay, sebelum terhasilnya kereta yang sebenar, dia akan buat lakaran dulu. Okay, salin nanti ni sama. Okay, gambar ni tak payah pun tak apa. Okay, itu 2 jenis bentuk. Kena ingat, bentuk ada 2 sahaja. Konkret, benda yang nyata. Ilusi, benda yang dilukis. Okey, konkret 3 dimensi, ilusi 2 dimensi. Okey, kemudian bentuk ni wujud di mana? Okey, wujud pada 3 perkara. Ini buat graf macam ni, gambar tak payah lukis. Okey, gambar tak payah lukis, tulis sahaja. Tulis sahaja bentuk ni wujud pada haiwan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Okey, objek buatan manusia, pakaian, pinggan mangkuk, jam, kenderaan. Boleh tambah lagi yang lain. Okey, inilah mudah dah. Okey, kalau dalam karya seni visual apa dia? Okey, arca, lukisan, origami, ukiran. Okey, itu bentuk. Bentuk wujud pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual. Apakah benda tu? Awak salin bawah tu. Okey, salin bawah tu. Ikut sama macam cikgu buat. Okey, kita tengok pula fungsi dia. Apakah fungsi bentuk konkret? Okey, kita tengok dekat contoh gambar ni. Okey, kita tengok pada contoh gambar. Okey, yang ini besi. Okey, dia kata pengarca menggunakan bahan mentah seperti kayu atau besi untuk dijadikan arca yang berbentuk konkret. Yang berbentuk konkret. Maksudnya daripada besi yang lurus macam ni, besi yang biasa saja, dia akan ukir. Ataupun dia akan bentukkan dia menjadi seekor burung besi. Ini kita panggil arca. Okey, berbanding dengan bentuk ilusi. Okey, bentuk ilusi ni dia adalah lukisan. Ni lukisan. Daripada gambar apple yang sebenar dilukis menjadi apple. Dilukis. Ini gambar sebenar. Okey, yang ini gambar sebenar. Kemudian dilukis menjadi apple. Macam mana nak nampak gambar tu realistik? Okey. Dia kata bentuk ilusi memberikan kesan realistik pada karya apple tadi.
Okey, hanya dapat dinikmati melalui diri penglihatan sahaja. Okey, sebab kita lukis. Yang ini apple sebenar, yang ini apple lukisan. Jadi bentuk ilusi ni adalah apple lukisan. Okey, karya dua dimensi dapat dihasilkan menggunakan kesan cahaya dan bayang. Itu yang penting tu, cahaya dan bayang. Kawasan gelap, kawasan terang. Okey, yang itu akan mainkan peranan untuk menimbulkan bentuk ilusi nampak seperti realistik. Okey, yang ini kita akan belajar dalam lukisan nanti. Okey, fungsi ini fungsi bentuk konkret, fungsi bentuk ilusi. Bentuk konkret fungsinya adalah daripada sebatang kayu diukir menjadi seekor burung. Jadi pasu bunga daripada satu benda. Kemudian yang ilusi ni tadi daripada batang kayu tadi dilukis semula. Jadi kita boleh lihat saja, konkret kita boleh pegang. Okey, teknik penghasilan. Okey, teknik penghasilan tak payah lukis. Okey, tulis sahaja. Tulis. Teknik penghasilan bentuk bahagi kepada dua, konkret, ilusi. Okey, tulis konkret, lipatan, ukiran, luakan, anyaman. Okey, tulis saja, tak payah lukis, tulis. Okey, kemudian bentuk ilusi, tulis gurisan, lukisan, kolaj, ton warna. Okey, itu teknik penghasilan bentuk. Macam mana bentuk boleh dihasilkan? Okey, kalau dalam bentuk konkret, bentuk boleh dihasilkan daripada lipatan ataupun origami. Okey, ukiran daripada kayu tadi diukir. Luakan, sebiji buah betik, diukir. Jadi macam ni, luak, buang. Okey, anyaman. Okey, anyaman pakai mengkuang, daun mengkuang. Okey, itu konkret. Okey, teknik penghasilan bentuk ilusi. Macam mana nak buat? Okey, lukis. Kita buat teknik gurisan, lukisan, kolaj dan ton warna. Ton warna ni tadilah yang terang gelap tu semua. Okey? Itu saja. Boleh faham Okey, itu saja. Jadi, saya harap pelajar dapat faham tugasan untuk minggu ni. Okey, minggu ni kita masuk tajuk baru, tajuk 4, bentuk. Okey, jadi saya akan sharekan gambar slide dalam Telegram dan Google Classroom. Saya akan share pada pelajar. Pelajar tiru sahaja. Tiru salin macam gambar yang cikgu bagi. Okey. Kalau muat satu muka surat, penuhkan satu muka surat. Okey. Jangan awak campur-campur tajuk dia. Okey. Ikut kesesuaian. Guna buku panjang, buku saiz A4 supaya nota awak nampak kemas dan cantik. Tulis cantik-cantik, tulis kemas-kemas, pakai pembaris, pakai pensel warna, highlightkan dia, buat kemas-kemas, cantik-cantik. Okey. Dah siap, ambil gambar, kemudian upload. Okay, bila upload dalam Google Classroom, link dia cikgu akan bagi. Awak mesti upload dan turn in. Okay, bila awak turn in, saya akan boleh bagi markah terus. Okay, jadi awak tak perlu risau, awak punya gambar nota tu hilang ke apa, tak payah risau. Kita dah simpan dalam Google Classroom. Okay, saya harap semua pelajar tingkatan 1 dapat menggunakan medium Google Classroom. Okay, saya dah invite semua pelajar tingkatan 1 untuk join kelas. Kelas PSV kita buat dalam Google Classroom lebih mudah. Okey, salin nota, dah siap, warnakan, ambil gambar. Okey, kemudian upload dalam link Google Classroom masing-masing. Jangan rasa susah. Kalau susah tak boleh nak login dekat Google Classroom, bagi tahu dekat cikgu, cikgu akan bantu awak. Okey, jangan send dalam WhatsApp. Sebab kita khawatir dia akan hilang nanti. Bila data dah penuh, device dah penuh, nanti kena delete. Saya tak nak lah, sayang tugas pelajar. Jadi boleh Telegram saya. Boleh bagi tahu saya tak boleh login Google Delima. Okey, nanti saya akan selesaikan masalah awak. Kita akan bantu. Yang penting saya nak pelajar buat tugasan yang diberikan. Okey, jadi minggu ni kita buat nota. Kemudian nanti saya akan sharekan juga link untuk quiz. Bila dah salin nota, kita bagi latihan sedikit. Okey, tengok pelajar faham ke tidak. Okey, jadi ada apa-apa masalah, pelajar boleh direct PM kepada saya. Okey, tugasan kita buat sepanjang minggu. Ikut jadual kelas masing-masing. Bila sampai waktu kelas masing-masing, saya akan ingatkan untuk isi kehadiran dan boleh terus hantar tugasan pelajar. Okey, kalau pelajar nak buat tugasan lebih awal daripada jadual pun tak ada masalah. Lagi dialu-alukan. Okey, saya harap saya dapat bantu pelajar untuk memudahkan kerja pelajar belajar pendidikan seni visual. Okey, seni visual adalah salah satu subjek pengetahuan, tambah pengetahuan pelajar mengenai
seni lukisan. Okey, jadi saya rasa sampai sini saja kelas kita hari ini. Jika ada apa-apa, pelajar boleh direct tanya pada saya. Okey. Jumpa lagi kita di minggu hadapan di kelas yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.